Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua para pelajar dan guru-guru SMK Kuala Nangka. Aktiviti co-curriculum kita pada petang ini adalah bagaimana untuk mengisi borang rumusan aktiviti co-curriculum bagi tahun 2021. Pengisian borang rumusan aktiviti co-curriculum ini adalah sebahagian daripada proses untuk mengisi markah PAJSK pelajar yang diisi setiap tahun pada hujung tahun. Untuk makluman para pelajar, markah PAJSK ini 10% daripada markahnya akan digunakan untuk kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi. Untuk makluman pelajar juga, markah co-curriculum pelajar akan datang daripada aktiviti yang pertama kelab persatuan, yang kedua badan beruniform, yang ketiga sukan permainan, yang keempat ekstra co-curriculum. Semua aktiviti pelajar di peringkat sekolah, negeri, kebangsaan maupun peringkat antarabangsa akan direkodkan melalui borang rumusan aktiviti co-curriculum ini. Untuk makluman para pelajar juga, kehadiran aktiviti co-curriculum pada tahun 2021 ini, pelajar perlu hadir minimum 5 kali perjumpaan, sama ada secara face-to-face atau online. Untuk yang terkini ini, perjumpaan secara online 5 kali. Dan sebelum perjumpaan online tu, kita ada perjumpaan secara tayangan video YouTube yang diwar-warkan dalam WhatsApp. Dan sebelum itu juga, sebelum bermulanya PKP tahun 2021 ini, kita ada perjumpaan face to face, iaitu mesyuarat agung pada awal tahun, pada bulan Januari, dan juga kita sempat juga untuk beberapa perjumpaan. Jadi, jika diikutkan ini, kehadiran aktiviti co-curriculum pelajar untuk sekolah SMK Kuala Nangka sepatutnya telah lebih daripada 5 kali. Maknanya kita dah lebih daripada minimum lah. Jadi para pelajar sepatutnya mendapat markah penuh untuk kehadiran aktiviti co-curriculum. Pada hari ini kita belum lagi mengisi borang rumusan aktiviti co-curriculum ini. Link pengisian borang rumusan aktiviti co-curriculum akan diberi kemudian. Tapi hari ini kita nak tengok dulu macam mana cara untuk mengisi borang rumusan aktiviti co-curriculum ini. Tanpa membuang masa, mari kita mula macam mana untuk mengisi borang rumusan aktiviti co-curriculum. Yang pertama, Google Form ni macam biasalah kena menggunakan Google Account. Sama ada Google Account persendirian ataupun Google Account yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi maklumat yang pertama kita perlu isi adalah nama murid. Itu nama kamulah. Jadi saya akan type saja di sini contoh dan contoh nama bin Ali. Contohlah. Kemudian selepas pelajar mengisi nama, pelajar boleh pilihlah kelas pelajar yang mana satu. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah. Jadi pilih kelas. Jadi ini sebagai contoh saja saya akan pilih kelas 1 KRK. Selepas pilih kelas, klik butang next. Jadi bila dah klik butang next, yang pertama sekali yang perlu pelajar isi adalah maklumat kelab dan persatuan. Jadi pelajar boleh pilihlah semua kelab persatuan yang ada di sekolah kita telah dimasukkan di sini. Kemudian pilih jawatan. Jawatan ni daripada mesyuarat agung yang pertama dululah pada awal tahun itu. Daripada pengurusi sampai akhir sekali ahli
peserta berdaftar. Okey. Tapi janganlah jadi ahli peserta berdaftar ni markah dia sikit. Sekurang-kurangnya bagi dapat ahli peserta aktif. Okey, markah dia lebih. Okey. Walaupun tak ada jawatan, para pelajar boleh menjadi ahli peserta aktif. Akan dapat markah lebih daripada ahli peserta berdaftar sahaja. Okey. Okey, seterusnya penglibatan. Okey, penglibatan ni maknanya aktiviti yang pelajar ikutlah. Okey. Yang cikgu-cikgu duk panggil tu masuk program ni, kita isi kat sini lah peringkat apa. Okey. Jadi untuk dekat sini, penglibatan yang ada dekat sini paling rendah adalah peringkat daerah zon. Tapi di Perlis, kita tak ada peringkat daerah zon. Kita peringkat negeri. Peringkat bahagian pun tak ada. Jadi peringkat negeri. Maknanya kalau wakil sekolah tu adalah peringkat negeri lah. Penyertaan kita adalah, penglibatan kita adalah peringkat negeri. Jadi ikutlah berapa penglibatan pelajar. Okey. Contoh yang ni adalah untuk kelab persatuan. Okey, mungkin pelajar ikut pertandingan video alam sekitar ke, video sains matematik, kemudian video kawat kaki. Ini bukan kawat kaki lah. Okey, contoh dua lah, video alam sekitar dan sains matematik. Peringkat negeri maknanya kita akan tik dua lah. Dua penglibatan kita peringkat negeri. Okey. Contoh ada menang pula peringkat negeri wakil negeri Perlis ke peringkat kebangsaan. Jadi kita akan mewakili negeri Perlis peringkat kebangsaan. Jadi kita ada penglibatan peringkat kebangsaan lah. Kita tik peringkat kebangsaan 1. Kalau 1 lah, kalau 2 ada 3, boleh tik sampai ujung. Okey. Pencapaian. Yang ni pencapaian. Okey. Ada menang atau tidak. Okey. So tadi kita ada tik 2 peringkat negeri, 1 peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan tu maknanya peringkat negeri kita Johan lah. Okey, kita Johan. Ada 1 Johan peringkat negeri yang membolehkan kita pergi peringkat kebangsaan. Okey, yang lagi 1 pertandingan contoh tak menang. Tak apalah. Okey, jadi tengoklah kat sini Johan, naik Johan ke-3, ke-4 dan ke-5. So kalau dia peringkat sekolah pun yang kita menang, kita ambil Johan. Kita ambil yang tertinggi lah. Kalau Johan kita ada 2 pun, kita ambil 1 lah peringkat sekolah ni. Okey nah. Alright. Kita teruskan lagi komitmen. Okey, komitmen ni nampak dia ada star kat situ. Okey. Kita tik komitmen kita. Okey, untuk komitmen ni kita boleh pilih 4 nah. Kita boleh pilih 4. Jadi saya akan pilih 4 lah. Mungkin kepimpinan lah, menunjukkan kepimpinan, boleh menguruskan aktiviti, membantu guru atau rakan, menyediakan peralatan. Jadi saya pilih 4 di situ. Okey. Yang seterusnya khidmat sumbangan. Khidmat sumbangan ni kita pilih lah. Okey, antara daripada 4 ni, peserta, kemahiran khusus, persembahan selingan, rujuk lampiran di atas. Okey. Jadi saya ambil yang terakhir ni. Okey, untuk kemahiran khusus peserta lah, saya ambil peserta sebab saya menyertai pertandingan. Okey. Okey, kehadiran, macam saya kata tadi, kehadiran kita minimum adalah 5 perjumpaan. Tapi kalau ikutkan dah lebih perjumpaan kita lebih pada 5. Jadi saya letak kat sini 8 lah. Okey. Minimum 5 lah. Okey, minimum 5. Jadi kita boleh letak lebih lah. Kalau kita ikut semua tu memang lebih lah daripada 5. Okey. Jadi habislah untuk bahagian yang pertama, iaitu kelab persatuan. Bila dah set isi bahagian ni semua dah okey, kita klik butang next. Okey, bila pergi butang next, kita akan seterusnya untuk unit beruniform. Okey, macam biasa macam tadi, kita pilih unit beruniform kita. Saya pilih Kadet Polis. Okey, jawatan saya boleh letak ahli peserta aktif lah. Okey, ikut jawatan kamu lah masa mesyuarat yang pertama, mesyuarat agung tu, apa jawatan kamu dapat pada ketika itu nah.
So, penglibatan pun sama macam tadi. Katakanlah saya ambil peringkat negeri sajalah. 1 penyataan. Okey. Saya tak ada apa. Okey, mungkin peringkat sekolah saya ada pencapaian sedikit. Okey. Komitmen. Kita isilah komitmen. Okey, kemudian kemahiran khusus. Letak sini kemahiran khusus lah. Kita pilihlah ikut khidmat sumbangan kita yang mana yang bersesuaian. Okey, belah kehadiran macam saya kata tadi lebih pada 5. Okey, kita isilah. Seterusnya next. Ada yang tertinggal. Saya tak isi. Okey, betul dah. Maklumat sukan permainan. Mungkin ada pembetulan sikit lah, bukan unit beruniform ni. Okey, ni adalah sukan permainan. Jadi saya pilih sepak takraw. Okey. Jawatan telah bendahari di sini. Okey. Sukan. Jadi mungkin saya wakil sekolah lah. Mungkin saya pada ketika itu wakil untuk pergi MSSPS peringkat negeri. Okey, saya tak kisahlah jadi peringkat sekolah pun saya ada lah kan. Peringkat sekolah ni kalau kamu masuk apa? Memang semua masuk lah. Okay, sukan tara. Apa lagi? Merentah desa. Okey, olahraga. Jangan nak olahraga, maknanya kamu ada perkhidmatan peringkat sekolah lah. Okey, pencapaian. Mungkin sebab saya wakil sekolah, mestilah saya johan pada peringkat sekolah. Dalam acara-acara tertentu, mungkin saya johan 100 meter. Saya dapatlah johan. Naik johan, acara lompat tinggi. Saya dapatlah juga. Okey. Peringkat negeri mungkin saya tak menang apa-apa. Kalau ada, kamu letaklah kat sini. Okey. Sama jugalah, boleh faham kan? Okey, ini komitmen kita. Kita pilih 4. Okey, khidmat sumbangan. Mungkin saya sebagai seorang peserta lah di sini. Okey. Okey, kehadiran. Sama macam tadi juga. Kehadiran kita lebih daripada 5. Jadi kamu boleh letak lah. Mungkin saya letak 12. Okey. Okey, next. Okey. Kemudian pengesahan kita lah, saya mengaku segala maklumat yang diberikan di atas betul dan benar. Ya. Pastikan ya, tekanlah butang submit. So bila butang submit tu maknanya kita punya rumusan aktiviti co-curriculum kita telah direkodkan. Kalau kita tengok di sini, borang untuk markah ekstra co-curriculum belum dapat disediakan lagi pada ketika ini. Jadi yang ni kita akan tengok kemudian lah. Okay, tak ada masalah yang tu nah. Okay, jadi itu saja persembahan daripada saya bagaimana untuk mengisi borang rumusan aktiviti co-curriculum. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya harap pada masa dan ketika pengisian borang rumusan aktiviti co-curriculum ini, para pelajar akan dapat mengisi dengan baik. Okay, jika ada sebarang masalah, boleh komen pada YouTube di bawah lah dan kita akan respon. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.